Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Perikatan Nasional digemparkan dengan berita penyelewengan dan juga pecah amanah wang persatuan. Perikatan Nasional mempunyai gabungan parti politik termasuk Parti Gerakan. Baru-baru ini Parti Gerakan disarankan kalau nak keluar dari Perikatan Nasional, silakan, kata Parti PAS. Kali ini, apa pula jadi selepas Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan? Adakah dengan pendakwaan pecah amanah wang persatuan ini akan menyebabkan PAS lebih menghalau Parti Gerakan daripada Perikatan Nasional? Kalau betul Parti Gerakan memang bermasalah besar seperti ini, pasti Parti PAS tidak akan berminat lagi bersatu dengan mereka. Yip Kim Heng didakwa atas 6 pertuduhan. Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan. Naib Presiden Parti Gerakan Malaysia Gerakan didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini atas 6 pertuduhan melakukan pecah amanah wang persatuan bola keranjang amatur Kuantan Kaba berjumlah RM15.950. Tertuduh Yap Kim Heng, 62 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Maimunah Aid. Mengikut kertas pertuduhan, Kim Heng sebagai seorang ejen, iaitu Timbalan Pengerusi Kaba, didakwa melakukan pecah amanah jenayah ke atas harta, iaitu cek bernilai antara RM1,350 hingga RM4,200 milik Dai So Nasi Lemak sebagai bayaran sewa dengan menunaikan harta terbabit ke dalam akaun sendiri, isteri dan anaknya dan tidak dimasukkan ke dalam akaun persatuan tersebut. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara tahun 8 Mei 2018 hingga 15 Jun 2021. Bertempat di RHB Bank Berhad, Jalan Air Putih di sini. Dalam prosiding Timbalan Pendakwa Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pahang, Rifa Izzati Abdul Muttalib, memohon mahkamah menawarkan wang jaminan sebanyak RM30,000 bagi kesemua pertuduhan bersyarat berserta syarat tambahan, iaitu perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah selain perlu melaporkan diri di pejabat SPRN sebulan sekali. Tertuduh yang diwakili Peguam R. Bala Bedha memohon agar wang jaminan ke atas tertuduh dikurangkan berikutan tertuduh yang tidak bekerja dan hanya menerima allowance dari kerja-kerja terdahulu, perlu menyara seorang isteri yang sakit dan seorang anak yang masih belajar, selain tertuduh sendiri yang menghidap masalah jantung. Bala Bedha memohon wang jaminan dikurangkan kepada RM20,000 bagi setiap pertuduhan, selain turut memohon agar pasport diserahkan kepada tertuduh berikutan tertuduh perlu menggunakan pasportnya bagi mendapatkan rawatan jantung di Singapura. Hakim kemudian menetapkan wang jaminan RM3,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan wang jaminan dikenakan sebanyak RM18,000, selain menetapkan 2 syarat tambahan sebagaimana diminta pihak pendakwaan. Mahkamah menetapkan 20 September depan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu pengakuan dari para parti Perikatan Nasional, gabungan Perikatan Nasional, dengan menganggap Parti Bersatu sebagai adik, manakala Parti PAS pula sebagai kakak, yang mana ia melibatkan pembekalan, dengan kata tanda petik membekalkan calon kepada Parti Bersatu, sehingga lebih 1,000 orang ahli bersatu di Kelantan telah pun bertindak keluar Parti Bersatu kerana rasa malu
rasa diperbudakkan dan dipergunakan dan diperolokkan dan dihina dan digula-gulakan oleh PAS, sehingga calon PR Kenenggiri pun dibekalkan oleh PAS. Ia sebenarnya, kata para penganalisis politik bebas dan pemerhati politik bebas, kata mereka, ia lebih tepat kalau disebut sebagai membekalkan calon. Karena calon PR Kenenggiri pada kali ini sebenarnya dibekal oleh PAS. Cuma dia lompat parti, masuk Parti Bersatu. Baru saja lompat, tak sampai seminggu lompat, 2 hari lompat, sudah jadi calon. Ini membuatkan ramai ahli Parti Bersatu marah dan malu. Kata mereka, sejauh itukah Parti Bersatu ini tiada integriti sehingga calon pun dibekal? Akhirnya lahirlah penjelasan dan pencerahan tentang seorang kakak membantu adik dengan memberikan pinjaman ataupun adik kepada Parti Bersatu. Persoalannya hari ini, kalau PAS adalah kakak, Bersatu adalah adik, gerakan pula apa? Baru-baru ini juga panas apabila ada seruan supaya parti gerakan kalau dah tak selesa lagi bersama dengan Perikatan Nasional, keluar saja, ugutan keluar sajalah daripada Perikatan Nasional, telah menjadi buah mulut di mana-mana. Menjadi persoalan ialah sejauh mana parti gerakan berani keluar gabungan Perikatan Nasional, di mana maruah mereka untuk tetap bersama walaupun selepas seakan-akan dihina oleh parti PAS di dalam Perikatan Nasional. Kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan baru-baru ini sudah tentu mengguris hati ahli akar umbi Bersatu. Mana tidaknya, kenyataan itu sebenarnya agak nakal dan mengejutkan ramai, sekaligus mengundang tanda tanya. Sejak bila PAS menjadi ibarat kakak kepada Bersatu yang bertindak sebagai adik dalam gabungan Perikatan Nasional? Sudah begitu jauh bezanya, kan? Kalau kakak dan adik, maknanya PAS adalah orang yang besar dalam Perikatan Nasional, Bersatu pula hanya sekadar adik. Jadi Muhyiddin Yassin yang pengerusi daripada Parti Bersatu tu agak-agak gelarannya apa? Lebih kurang samalah sebenarnya, cuma namanya saja yang diubah. Kalau biasa kita dengar jadi abang besar dalam satu gerakan perikatan ataupun dalam satu pakatan atau gabungan parti. Cuma Parti PAS kali ini tidak menggunakan nama abang besar, dia gunakan kakak. Jadi lebih kurang samalah kan dalam Parti Perikatan Nasional. Rupa-rupanya PAS sudah pun mengecop diri mereka sebagai kakak, dan nasib baiklah mereka tidak menggelar dirinya sebagai abang besar. Bahasa mudah dalam masyarakat hari ini ialah apabila seseorang atau sesuatu kumpulan dilabel sebagai ia menggambarkan pihak berkenan mengalami kekurangan pengalaman, orang baru, muda, mentah, atau mungkin dalam bahasa lebih kasar atau keras, orang hingusan. Adakah itu pandangan terkini PAS terhadap Bersatu? Atau sebenarnya rasa tersebut sudah lama disimpan mereka dalam diam-diam demi menjaga hati rakan-rakan yang lain? Mari kita lihat suatu kisah fantasi di sebuah kampung yang terletak di kawasan pedalaman negeri bernama Serambi. Seorang kakak sentiasa memantau adiknya kerana si adik ada tabiat suka mengigau pada waktu malam. Jika mengigau, si adik biasanya akan melompat-lompat dengan agresif, malah boleh melarat hingga ke kawasan luar rumah. Sebagai adik yang muda dan hingusan, sudah tentu amat bahaya berada di luar rumah pada waktu malam. Keadaan itulah yang menyebabkan si kakak sentiasa tidak cukup tidur. Gejala itu berterusan sehingga si kakak beranak pinak. Demi kasih seorang kakak, dia menyerahkan salah seorang anak lelakinya untuk membantu si adik sama ada di rumah atau ketika di ladang. Pada masa sama, si adik berdepan dengan sedikit masalah rumah tangga. Keluarganya tidak memiliki anak lelaki, atau dalam bahasa basahan,
tiada anak jantan. Demikianlah hidup dua adik-beradik itu yang selalu dibayangi oleh masalah antara satu sama lain. Dalam konteks semasa pula, orang ramai boleh bertanya, jika bersatu laksana seorang adik, bagaimana pula status satu lagi parti dalam Perikatan Nasional, yaitu gerakan? Adakah gerakan sekadar anak tiri atau gerakan sekadar teman wanita? Pas kakak bersatu adik, gerakan pula apa? Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan juga penjelasan kali ini memang membuka minda kita semua, memang membuka fikiran kita semua. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini.